Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat dan masih bertenaga untuk meneruskan sesi pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Jadi kita akan sambung kepada topik kita pada minggu lepas. Tanpa buang masa lagi, let's go. Okey, pada minggu ini kita akan lihat kepada sistem asas elektromekanikal. Pada minggu-minggu lepas kita banyak melihat kepada alatan tangan, bahan pencantum, pengikat dan sebagainya. Jadi pada minggu ini kita akan melihat kepada sistem asas elektromekanikal. Jom. Alright, pada tahun 5 kamu telah pun mempelajari sistem asas elektromekanikal. Kamu telah pun tahu bahawa mesin ringkas seperti gear ni boleh digerakkan oleh motor. Okey, kalau semua nak tahu, ini ialah gear. Okey, motor memperoleh kuasanya daripada tenaga elektrik. Semua orang tahu semua motor menghasilkan daripada tenaga elektrik. Bukan motor yang awak bawa tu. Ni ialah motor. Ini motor kalau awak tengok ni, okey, cikgu zoomkan sikit. Okey, ini ialah motor. Okey, motor ni memperoleh kuasanya daripada tenaga elektrik. Sistem elektronik pula digunakan untuk mengawal dan mengendalikan sistem elektromekanikal. Jadi sistem elektronik ni diguna pakai. Okey, dia sebenarnya ada dua sistem ya. Satu sistem elektrik dan satu lagi sistem elektronik. Okey, jadi ada dua jenis Jadi produk yang menggunakan elektromekanikal seperti mesin pengisar, mesin pengadun, pintu pagar automatik dan basikal elektrik tidak akan dapat berfungsi tanpa asas elektromekanikal. Jadi asas elektromekanikal ni terdiri daripada 3 sistem pergerakan. Iaitu apa dia? Okey, untuk pengetahuan semua, kalau tenaga elektrik, kalau sistem elektrik dia mesti ada switch dengan plug kan. Tapi untuk elektronik ni dia tak perlu ada benda tu pun tak apa. Okey, janji dia ada sistem motor dia. Kalau ada sistem motor, dia dapat menghidupkan sesuatu sistem elektronik tersebut. Cikgu harap kamu faham Kalau elektrik dia perlu ada switch daripada tenaga elektrik, tapi kalau elektronik ni dia hanya dihidupkan melalui motor saja. Motor tu apa? Motor yang tadi cikgu tunjukkan pada awak yang ni tadi Okey, yang pertama sekali kita akan lihat kepada motor dan gear. Okey, kalau awak perhatikan dekat mesin ais kacang ni pun ada motor dan gear. Okey, mana bahagian motor dia? Okey, bahagian motor dia ada di bahagian belakang dia. Okey, mana bahagian gear dia? Kalau awak tengok bahagian gear dia ada di bahagian sini. Okey, dia ada gear dia. Okey, disebabkan ada gear dia menyebabkan dia boleh berpusing. Okey, basically benda tu ada dekat kawasan sini Cikgu tak boleh nak kata dekat bahagian sini ke bahagian sini ke, tak boleh, sebab dia sepatutnya ada ke rata rentas supaya kita boleh melihat bahagian gear tersebut. Jangan risau sebab kita ada gambaran yang lebih jelas di sini. Okey, tu dia. Okey, kalau awak perhatikan, ini ialah bahagian motor dia. Okey, kalau biasanya kalau awak biasa main kereta lumba kan, mainan kereta lumba, pastinya awak akan jumpa ini, nama dia ialah motor. Motor ni lah yang menghidupkan kepada sistem elektronik tersebut. Yang seterusnya kita ada gear. Okey, kalau awak semua perhatikan, gear ni dia ada dia punya gigi-gigi dia. Okey, gigi-gigi dia ni akan digabungkan sekali dengan bahagian gear yang lain. Bermaksud apabila gear yang ni dia berpusing, jadi gear yang sini pun akan turut berpusing. Begitu juga dengan bahagian gear yang ada di bahagian tersebut. Nampak tak? Jelas ataupun tidak? Okey, yang seterusnya kita akan lihat kepada ini dia punya gambaran dia. Ini ialah gear dan ini pula ialah motor. Cikgu ulang lagi sekali, ini ialah gear dan ini pula ialah motor. Okey, yang seterusnya kita nak tengok curhat. Bukan curhat tu curahan hati. Ini ialah curahan ilmu, di mana gegancu ialah roda bergigi yang digunakan bersama-sama dengan rantai. Okey, bezanya gegancu dengan gear ni, kalau gegancu ni dia ada roda bergigi, okey, yang digunakan bersama-sama rantai. Itulah yang dikategorikan sebagai gegancu. Kalau dia tidak ada rantai macam yang ada dekat atas ni, ini nama dia ialah gear. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan dekat gambaran yang seterusnya apa yang
yang dikatakan sebagai gegancu. Okey, kita highlight dulu roda bergigi yang digunakan bersama rantai. Gegancu banyak digunakan pada basikal. Cikgu kecilin sikit. Okey, basikal, motosikal, kereta kebal dan juga mesin. Okey, gear pula ialah sejenis komponen berputar yang mempunyai gigi pada bahagian luar dia. Okey, jadi gear ni tidak menggunakan rantai. Sebaliknya, gear ni disambung dengan satu atau lebih gear yang lain untuk membolehkannya berfungsi. Terdapat pelbagai jenis gear, antaranya ialah gear taji. Okey, bagi menjelaskan kepada curahan ilmu tersebut, mencurah-curah ilmu dia, jadi kita akan lihat dulu gambar rajah ni dan cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, macam yang cikgu cakapkan tadi, kalau awak tengok dekat sini, okey, gear ni dia berfungsi antara satu sama dengan lain. Bermaksud, kalau cikgu ulang lagi sekali, okey, apabila gear ni berpusing, gear satu ni, jadi gear yang kedua, gear ketiga ni pun akan turut berpusing, berputar. Okey, disebabkan dia ada sistem gigi-gigi yang ada dekat dia tu kan. Okey, jadi dia membolehkan dia untuk berfungsi. Okey, kalau dia pusing, motor tu dah mula mengaktifkan gear tersebut, jadi dia akan mula berpusing. Okey, jadi kalau awak perhatikan dekat sini, dekat gear tersebut ada besi dekat sini. Jadi besi ni pun tersebut akan turut berpusing. Itu yang sebab kereta ni boleh berfungsi dan berjalan. Okey, sekarang ni kita akan lihat kepada sistem asas elektromekanikal yang kedua. Cikgu besarkan sini dulu. Okey, iaitu motor, takal dan juga tali sawat. Okey, kalau semua perhatikan dekat sini, basically benda ni semua alatan sistem asas elektromekanikal ada motor. Jadi motornya ada dekat sini. Okey, tali sawatnya ada dekat mana? Ada dekat sini, ada dekat sini. Okey, bagaimana pula dengan takal? Okey, nanti cikgu akan terangkan takal tu ada dekat mana di gambar rajah sebelah dia. Okey, ini ialah gambaran takal di mana kalau awak perhatikan takal tersebut, untuk ini ialah bahagian motor. Okey, yang ni yang ada dekat sini, yang sini, ini ialah tali sawat. Okey, untuk takal cikgu akan terangkan melalui lukisan cikgu yang tak berapa ni kan. Okey, ini umpamalah gambar awak. Okey, ni gambar awak. Okey, awak sedang menarik air. Contoh awak menarik air. Ni awak punya timba lah, timba air. Lebih kurang lah macam tu. Okey, jadi sistem takal ni ialah sistem di mana jadi sistem takal ni ialah sistem di mana awak ada macam tu awak nak ambil air. Jadi memudahkan untuk awak menarik dan awak melepaskan dia. Bila awak tarik, air tu akan naik lah, timba tu akan naik lah. Okey, jadi kalau macam awak turunkan dia akan turun masuk ke dalam telaga untuk awak nak ambil air. Okey, jadi cikgu harap awak faham apa yang dimaksudkan dengan takal. Jadi ini ialah sistem yang diberi nama sebagai takal. Okey, jadi cikgu padam balik. Okey, jadi kita akan tengok gambar rajah pecahan dia. Okey, jadi dekat sini kita ada motor. Okey, macam biasa, dan kita juga ada tali sawat. Kalau nak tengok dekat sini susah untuk kita nak lihat takal kan, tapi kalau berpandukan kepada apa yang cikgu dah terangkan tadi, lebih mudah untuk awak nak faham. Okey, kalau awak nak tahu sistem takal yang ada dekat sini, memandangkan cikgu dah terang tadi, awak perhatikan ada sistem ni kan. Okey, sistem inilah ialah sistem yang dinamakan sebagai sistem takal. Okey, jadi kamu tentu pernah melihat krem pembinaan sistem asas elektromekanikal yang manakah diguna pakai pada krem tersebut, bincangkan. Okey, jadi kita akan lihat kepada
crane tersebut. Okey, ni contoh crane Okey, ni cikgu Google saja. Okey, kalau awak tengokkan dekat crane ni, dia ada sistem takal ada, sistem tali sawat ada, sistem motor pun ada dekat situ. Okey, awak boleh tengok dekat internet, ada banyak sangat gambar-gambar yang awak boleh lihat. Okey. Banyak Okey, biasanya crane ni ada dekat kawasan tempat-tempat kawasan pembinaan lah. Okey, awak boleh lihat. Okey, jadinya kita akan sambung kepada sistem asas elektromekanikal yang seterusnya, iaitu motor, gegancu dan juga rantai. Macam yang cikgu cakap tadi, kalau gear dia tidak ada rantai, tapi untuk gegancu dia mesti disertakan dengan rantai. Itu sebab dia dinamakan sebagai gegancu. Okey, gegancu ni ada dekat mana kawan-kawan semua? Okey, gegancu ni ada dekat sini. Ni nama dia gegancu. Kalau dekat basikal ni ada dekat sini lah. Awak tak nampak Okey, ni gegancu. Okey, dia disertakan dengan rantai. Okey, cikgu boleh tak ini dinamakan sebagai gegancu? Ni sini. Okey, boleh yang ni kalau awak tengok yang sini, sini dia ada sistem gegancu. Okey, sebab dia disertakan dengan rantai. Kalau ada gear berserta dengan rantai, itu automatik, nama dia gegancu. Okey, kalau kita pecahkan dia ada gegancu ni. Okey, dan dia juga ada motor. Macam yang cikgu cakap tadi, kalau kereta kebal ni dia tidak perlukan tenaga elektrik. Okey, sama juga dengan basikal ni, dia tidak perlukan tenaga elektrik, tetapi dia hanya ada sistem asas elektromekanikal saja yang membolehkan mereka boleh bergerak. Itu saja. Okey, layari internet untuk mengetahui tentang sistem elektromekanikal yang digunakan pada crane pembinaan. Yang ni awak boleh cari maklumat tambahan di rumah. Okey, sila pastikan awak ada pengawasan daripada ibu dan ayah ataupun abang kakak pun boleh, tak ada masalah. Kalau ada datuk dengan nenek yang tahu untuk akses internet, awak boleh minta mereka untuk bimbing awak untuk mencari maklumat yang lanjut lagi di internet. Mekanikal. Okey, jadi itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat ber-PDPR. Bye.